السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله القائل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Yang saya muliakan Tuan Imam, para pegawai masjid, ahli jawatan kuasa, tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat, mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama dan selama-lamanya kita mengucapkan rasa syukur kehadrat Allah Ta'ala kerana masih memberikan peluang kepada kita sehingga pada malam ini kita dapat bertemu sekali lagi. Kita berada pada penghujung bulan yang ke-10. Kita sudah berada pada bulan Rabiul Awal, bulan keramat, bulan kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tarikh keramat itu ada di hadapan kita. Tak berapa hari lagi kita nak sambut hari lahir baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muslimin dan muslimat sekalian, kita tak boleh nak lengah-lengah sebab masa kita berlalu cepat. Maghrib pun awal, Isyak pun awal. Kita pun berkuliah dalam norma baru mengikut SOP. Jadi masuk Isyak kita kena berhenti. Pun begitu, saya nak menyambung mukadimah saya di bulan lepas, tak sempat habis. Bagaimana saya dah cerita satu kisah benar. Seorang pemuda Muslim berkawan dengan pemuda Kristian. Satu hari, pemuda Kristian ini ajak dia masuk gereja. Dia suruh tunggu dia dalam gereja sebab dia nak sembahyang. Masa pemuda Muslim ni masuk, padri pun kata dalam gereja ada seorang pemuda Muslim. Maka dalam gereja tu ramai. Pakak-pakak cari manalah pemuda Muslim. Apa pun tak tahu. Padri tu tahu. Maka pemuda Muslim dia kata, "Tuan Padri, macam mana tuan boleh kenal saya ni pemuda Muslim?" Kata padri, "Ku nampak pada wajahmu ada tanda min atharis sujud, kesan orang yang kuat sujud ada pada wajahmu." Tuan-tuan, padri ini sebenarnya dia menyerang pemuda ini banyak soalan. Kalau tak boleh jawab, dia nak maki agama Islam, dia nak maki Rasulullah. Kemudian padri ini tanya dan tanya. Saya sudah sebut 9 soalan dia tanya, pemuda ni boleh jawab. Malam ni kita cepat-cepatlah kita bagi habis. Soalan ke-10 dia kata, "Kamu sebut satu benda yang kita buat 1 dapat 10. Satu benda kita buat kita dapat 10. Pemuda dia kata, "Tuan, itulah agama Islam. Buat satu benda baik dibalas 10. Contoh, kita selawat sekali kepada Rasulullah, Allah selawat kita 10 kali." Padri itu angguk betul. Soalan ke-11 dia kata, "Sebutkan 11 yang bukan 12. Pemuda ni kata, "Senang saja. 11 itu ialah adik-beradik Nabi Yusuf alaihissalam. Adik-beradik Yusuf 11, bukan 12. Betul. Soalan ke-12 dia kata, "Sebutkan 12 yang bukan 13. Pemuda ni jawab, 12 itu ialah mukjizat Nabi Musa. Ketika mana Musa memukul batu tu, fanfajarat minhu 12 aina, terpancar 12 mata air. 12 bukan 13. Rujuk Al-Baqarah ayat 60 ada cerita ni. Soalan ke-13 dia kata sebutkan 13 yang bukan yang 14.
Dia kata soalan ni lagi senang macam soalan tadika ya. 13 itu ialah adik-beradik Yusuf 11 campur dengan mak dia, campur dengan ayah dia. Jadi 13 yang bukan 14. Padri itu angguk betul. Yang ke-14 dia kata kamu sebut satu benda hidup tapi tak ada roh. Tuan-tuan, benda hidup dia kena ada roh. Kalau tak ada roh dia mati. Macam malam ni kita semua ni pasal ada roh ni boleh lagi mai ke masjid. Kalau roh sudah tidak ada, kita sudah dipanggil jenazah. Tapi ada satu benda, dia kata benda itu hidup, roh tidak ada. Satu gereja duk tunggu. Pemuda ni kata soalan ni pun senang. Benda yang hidup tapi roh tidak ada, itulah dia waktu ataupun masa. Tuan-tuan, masa tu dia hidup. Masa tu bergerak. Dia bergerak masa tu. Masa pagi, petang, malam, besok, lusa, tulak, tulen, minggu depan, bulan depan, tahun depan. Masa tu bergerak, dia hidup. Tapi masa tu dia tak ada roh. Padri tu angguk betul. Soalan yang ke-15 dia kata sebutkan satu kubur yang berjalan membawa isi kubur. Mana ada kubur berjalan? Tapi ada. Satu kubur berjalan membawa isi kubur. Coba kamu cerita. Pemuda ni kata, tuan, kubur berjalan membawa isi kubur itu ialah ikan paus. Ikan paus yang telan Nabi Yunus. Masa Nabi Yunus dicampur ke dalam laut, ikan paus ni pergi telan Nabi Yunus. Allah kata simpan Yunus dalam perut kamu. Jangan dibagi mati, jangan bagi patah tulang dia. Maka Tuhan dia kata, ikan paus ni, perut ikan paus itu, itulah kubur. Isi kubur ialah Nabi Yunus alaihissalam. Dan ikan paus ni bukan duk senyap, dia bergerak ke utara, selatan, timur, barat. Maknanya inilah kubur bergerak, berjalan membawa isi kubur. Tuan-tuan, selama 40 hari Nabi Yunus dalam perut ikan paus. 40 hari tak makan, tak minum. Kuasa Allah, tuan-tuan tengok, tak mati. Allah ajar Nabi Yunus satu doa. Inilah doa Nabi Yunus. Kita dah baca lama dah. Doa ni baik, tuan-tuan. Musim-musim Covid ni kena baca. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ini doa Nabi Yunus. Kalau doa Nabi Musa, Rabbi syrah li sadri, itu doa Nabi Musa. 40 hari dalam perut ikan paus tak mati. Hari ke-40 ikan paus muntahkan Yunus di tepi pantai. Ya, di tempat dia asal dia, kampung dia. Maka perut ikan itulah kubur. Dia bergerak-gerak membawa isi kubur. Isinya ialah Nabi Yunus alaihissalam. Dia angguk betul. Soalan ke-16 dia kata kamu buat satu contoh orang yang berbohong tetapi masuk syurga. Bohong ni dosa besar, tuan-tuan, sebab bohong itu tanda orang munafik. Dan bila bercakap bohong, bila berjanji muka janji, bila bagi amanah dia pecah amanah. Bagi satu contoh orang yang kuat bohong ni masuk syurga. Dia kata, tuan, itulah adik-beradik Nabi Yusuf. Adik-beradik Yusuf ni, tuan-tuan, bohong kuat. Memang kuat bohong. Dia bawa Yusuf pergi tempat jaga kambing tepi bukit jauh daripada rumah dia. Tuan-tuan, mereka campak Yusuf ke dalam telaga. Dia campak dalam telaga. Bila petang mereka balik, sampai di rumah, mereka berbohong. Nombor satu, pura-pura menangis. Menangis punya teruk. Bila Nabi Yaqub tanya, kenapa kamu menangis? Dia kata, ayah Yusuf sudah mati. Yusuf dalam telaga tu. Dia bohong. Yusuf sudah mati. Yaqub kata, pasal apa Yusuf mati? Fa'akalahu zi'bun, dimakan harimau.
Rimau makan Yusuf ayah. Oh, itu teriak tu. Bohong sungguh buat ni. Baik. Nabi Yaqub ni hebat. Dia Nabi. Nabi Yaqub ni Nabi. Bukan YB. Dia Nabi. Kata Yaqub, mana bukti yang kata Yusuf mati ditelan harimau, dimakan harimau? Main bukti itu tunjuk. Tuan-tuan, kita pun samalah. Dalam hidup ini kena ada bukti, kena ada hitam putih. Falyaktub, kena tulis. Kalau tidak kita kalah. Tuan-tuan pergi sekolah, bayar yuran anak ke cucu, kena ambil resit dengan cikgu. Kena ambil resit. Satu hari nanti manalah tahu cikgu tak kata Pak Long, bila nak bayar yuran cucu ni? Kita kata, bulan 2 bulan PKP saya bayar dah yuran dia ni dengan PIBG semua. Cikgu kata belum Pak Long. Bila cikgu kata belum, kita pun buat keluar resit. Cen. Cikgu tengok, minta maaf Pak Long, itu hitam putih. Kena ada, tuan-tuan. Kalau tidak kita kalah. Yaqub kata, mana bukti Yusuf tu mati? Tuan-tuan, Yaqub bijak, Nabi. Lepas tu kalau kita lah tiba-tiba diberi peluang menghadap yang di Pertuan Agong, hitam putih kena ada. Kena ada bukti. Ni tuanku ni, dengan surat sumpahnya gini. Kalau pihak mulut saja, saya dah dapat majoriti ni mulut saja, siapa nak terima? Kena bagi bukti. Ni nampak ni tuanku. Depa ni ada bukti. Adik-beradik Yusuf ni tuan-tuan, depa pun cakap. Depa bawa balik baju Yusuf penuh darah. Tu darah kambing tu. Ayah ni baju Yusuf, darahnya tengoklah. Yaqub tengok, dia buka baju dia, angkat, tengok darah penuh. Yaqub kata, cerdiknya rimau ni. Masuk universiti ke rimau ni, pandai rimau ni. Pasal apa? Sebab sebelum dia makan Yusuf, dia buka butang dulu satu-satu. Sebab baju tu langsung tak ada bekas kuku, tak ada lubang-lubang, tak ada. Cerdik rimau ni. Inilah tuan-tuan, contoh orang berbohong masuk syurga. Di penghujungnya tuan-tuan, cerita Yusuf ni panjang. Di penghujungnya dia bertaubat, dia kembali semula kepada Yusuf. Yusuf sudah jadi pembesar di Mesir masa tu. Maka dialah contoh orang berbohong masuk syurga. Padri tu angguk betul. Soalan ke-17 dia kata sebutkan 4 makhluk lahir tak ada mak. Mana ada lahir tak ada mak? Tapi ada rupanya. Sebutkan 4 makhluk lahir tanpa mak. Pemuda ni kata, sebab Tuhan minta 4, saya nak bagi tahu 4. Kalau Tuhan minta 5 saya nak sebut. Tu dia. Nama 1 lahir tak ada mak ialah Nabi Adam alaihissalam. Tak ada mak tu. Yang kedua, Siti Hawa. Allah cipta daripada tulang rusuk kiri Nabi Adam. Nama 3, ular daripada tongkat Nabi Musa, tak ada mak. Yang keempat, unta Nabi Saleh, daripada batu Allah cipta dia. Sebab Tuhan minta 4, saya nak sebut 4 saja. Kalau nak 5 nak sebut lagi ni 4. Padri itu angguk betul. Soalan ke-18 dia kata, kamu beritahu apakah makhluk Allah cipta daripada api. Daripada api dia diciptakan. Dia kata, Tuhan, itulah iblis. Iblis daripada api, malaikat daripada nur cahaya, kita manusia daripada tanah. Okey. 19 dia kata, siapakah orang yang diazab dengan api? Memang ramai. Korunnya, Hamannya, Namrudnya, Samirinya, semua tu. Tapi kamu sebut satu contoh yang terkini yang diazab dengan api. Dia kata, Tuhan, itulah Tan Sri Abu Jahal. Kita bagi pangkat Tan Sri kat dia. Sebab ini glamour sangat. Abu Jahal adalah antara contoh orang yang diazab oleh Allah dengan api, iaitu api neraka. Ini kepala masam ni tuan-tuan, dia mati di perang Badar.
kuat macam mana pun mati juga. Soalan ke-20, sebutkan satu contoh orang yang selamat daripada api. Dia ni memang selamat daripada api. Itulah dia kata Tuan, Nabi Ibrahim Khalilullah. Nabi Ibrahim ketika mana Raja Namrud ni dah campak dia ke dalam api, ketika sudah melambung nak jatuh dah tu, para malaikat kata, Ibrahim minta tolonglah dengan Tuhanmu Allah Ta'ala. Ibrahim kata, tak perlu, Tuhan aku nampak. Tuhan aku dah tengok ni apa orang buat ni, kau tak payah minta dah. Tuan-tuan, makam Ibrahim terlalu tinggi untuk kita tak boleh. Kita kena berdoa, kena minta. Awak tak berdoa dengan Allah, kita kata berdoa apa, Allah dah tengok, bukan dia tak tahu pun. Tak boleh. Kita punya makam kita rendah. Bila sudah hampir jatuh tu, maka turunlah ayat, qulna ya narukuni bardan, wahai api sejuk. Tuan-tuan, tak ada makhluk lawan Allah kecuali dua. Yang lawan Allah ni dua saja, satu jin, kedua manusia. Makhluk lain tak lawan. Api yang sepatutnya panas serta merta menjadi sejuk. Sejuklah Ibrahim dalam api. Seluruh keluarga Namrud, orang-orang yang zaman tu semuanya tak boleh masak nasi, tak masak sebab api dah sejuk dah. Maka Allah sambung lagi dengan menyebut wasalaman ala Ibrahim. Untuk Ibrahim sederhana, sejuk pun tidak, panas pun tidak, selamat sejahtera. Untuk orang lain panas macam biasa, baru nasi depa masak. Padri itu angguk betul. Soalan yang ke-21, sebutkan satu contoh makhluk Allah cipta daripada batu. Itulah Tuan, dia kata unta Nabi Saleh. Yang kata lain tak ada emak tu. Tuan-tuan, di satu perkampungan negeri dia panggil Madain Saleh. Kalau pergi haji umrah, bila boleh pergi tak tahulah. Sebelum ini ramai yang pergi ni. Daripada Madinah lebih kurang 4 jam naik taksi ke van ke, sampailah di Madain Saleh. Tengoklah bagaimana tempat Nabi Saleh dulu. Musnahnya kaum Samud. Mereka lawan Allah Ta'ala dan mereka lawan Rasul mereka Nabi Saleh. Unta Saleh itulah dicipta daripada batu. Baik. Soalan yang ke-22. Kamu bagi satu contoh orang-orang diazab dengan batu. Tadi azab dengan api, diazab dengan batu. Kamu bagi contoh. Dia kata, Tuan, itulah dia tentera Abrahah, tentera bergajah tu kan. Abrahah ni daripada Yaman, bertolak ke Mekah dengan tentera bergajah nak runtuhkan Kaabah. Abrahah ni tuan-tuan, dia buat satu gereja di Yaman. Sangat besar gereja tu. Dia mengharapkan orang-orang akan mai tengok gereja tu. Tetapi orang tak mai tengok gereja, orang pergi ke Mekah, pergi tengok Kaabah, pergi duk tawaf di Kaabah. Marah Abrahah, dia kata kita kena hancurkan Kaabah baru mereka mai tengok gereja kita. Bergeraklah Abrahah dengan tentera bergajah, tapi tak berjaya. Macam mana hebat pun Allah Ta'ala tak izin. Maka Allah kirimkan tentera dari langit, wa arsala alaihim tayran ababil. Inilah burung ababil, lawan tentera bergajah. Pada burung ababil itu ada batu. Tarmihim bihijarah. Hijarah tu batu. Batu. Dan setiap yang kena batu ni, gajah ke manusia ke kena batu, apa jadi? Berlubang-lubang tubuh. Bihijarah tu. Depa ni jadi disebut ka'asfim ma'kul, seperti daun dimakan ulat. Itulah Tuhan, dia kata dia azab dengan batu, tentera bergajah. Dia anggap betul. Soalan 23, dia kata kamu sebut satu benda Allah cipta, dia merupakan fitnah paling besar. Kamu sebut satu. Pemuda ni kata, Tuan, bukan satu, ada 3. Tuan minta satu, saya nak sebut 3 ni.
Ada 3 benda sebenarnya tuan, dia menjadi fitnah besar kepada manusia. Nombor 1, harta. Dan nombor 2, wanita. Nombor 3, takhta. 3 ta ini manusia jadi buta. Pasal harta, tuan-tuan tengoklah, orang boleh bergaduh adik-beradik, berebut harta pusaka, berbunuh-bunuh pun ada. Kadang-kadang sampai tak bercakap sampai mati pasal harta tu. Kedua ialah wanita. Berapa ramai pemimpin jatuh sebab wanita. Nombor 3 ialah takhta, iaitu jawatan. Berebut jawatan, kadang-kadang berebut nak bertanding tu, boleh bunuh orang, boleh tembak orang. Ini 3. Tuan minta 1, dia bagi 3. Dia kata betul. Soalan 24, dia kata apakah benda Allah cipta, Allah pun tak suka benda tu. Itulah dia tuan suara kaldai. Macam mana bunyi suara kaldai, sahabat tak boleh sebab tak ada kaldai di sini. Kok Taman Peroda ni ada kaldai, aku pakat pergi dengar lah. Kitab-kitab tua dia kata bunyinya cukup lemah, kita dengar dia punya meringik dan sebagainya. Dan soalan terakhir dia ada 25 soalan. Soalan ke-25 dia kata ini panjang, kamu dengar baik-baik, payah ni. Dia kata ada satu pohon, dan pohon ini ada 12 ranting. Satu ranting ada 30 daun. Satu daun ada 5 biji buah. 3 biji buah di tengah teduh, 2 biji buah di tengah panas. Kamu huram aku nak dengar. Sangkanya payah. Budak ni kata soalan ni bunyi je payah tapi senang. Terkejut gerak padri. Senang macam mana? Dia kata tuan, satu pokok 12 ranting, itulah 1 tahun ada 12 bulan. Satu ranting ada 30 daun, 1 bulan ada 30 hari. Padri tangguk lah. 1 daun itu ada 5 biji, itulah dia subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Itu 5 biji buah. 3 biji di tengah teduh, maghrib, isyak, subuh. Pasal gelap lagi tu. Tengah panah tu 2 yang panah itu zuhur dan asar. Padri kata tak ada soalan dah, aku tanya 25 soalan, kamu jawab semua. Akhirnya pemuda ni kata, kita dah berjanji bahawa bila tuan dah tak ada soalan, saya nak tanya tuan 1 soalan. Dia cuba mengelak, tak mau jawab lah, tak payah tanyalah dia kata. Tetapi orang di gereja ni semua kata, tuan sudah tanya dia 25 soalan, dia boleh jawab. Dia nak tanya tuan 1 saja. Pasal apa tuan tak mau jawab? Cerai lah macam ni, buat malu padri. Dia sudah serba salah. Dia kata okey, 1 soalan. Pemuda dia kata gini, tuan, kita ni tuan semua nak masuk syurga. Kami orang Islam pergi surau, pergi masjid, baca kitab, tazkirah, kuliah, ibadat macam-macam pasal syurga. Tuan pun barangkali main gereja ni pasal nak syurga, pergi kuil ke, pergi tokong ke, semua nak syurga. Dia kata betul. Baik, soalan kamu apa? Dia tanya, padri tanya. Soalan saya gini, syurga ni tuan, dia ada pintu. Tuan-tuan, Ibnu Abbas kata syurga ada 8 pintu, cantik-cantik pintu. Syurga ni ada pintu. Pintu tu nak buka kena ada anak kunci. Kena buka pintu syurga tu kena ada anak kunci. Jadi saya nak tanya tuan, kunci syurga tu apa? Kunci syurga tu apa? Nak masuk syurga tu kena ada anak kunci. Anak kunci syurga tu apa? Dia tak mau jawab. Dia mengelak. Warga gereja kata tuan kena jawab. Sebab dah janji dah. Bila kena desak tuan-tuan, akhirnya padri kata, baiklah, aku jawab. Aku nak bagi tahu kamu anak kunci syurga, sebelum ni aku tak pernah bagi tahu pun, dia kata.
bahawa dia kata anak kunci syurga itu ialah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itulah anak kunci syurga. Maknanya dua kalimah syahadat itu kunci syurga. Kalau tak ada kalimah ini, syurga tak terbuka. Tuan-tuan, satu gereja pun kata kami nak anak kunci syurga. Depa ramai-ramai mengucap dua kalimah syahadah. Tinggal padri seorang aja. Padri kata takkan nak tinggal aku seorang, aku pun nak masuk syurga juga. Padri pun ikut sama mengucap dua kalimah syahadah. Seluruhnya tuan-tuan masuk Islam. Inilah dia tuan-tuan. Kalimat yang membezakan syurga dan neraka itu ialah kalimat syahadah tu. Tuan-tuan, kita dah mengucap dah syahadah dah. Dalam solat dah sebut hari-hari sebut, maka jaga syahadah tu, jangan berlaku apa yang disebut sebagai membatalkan syahadah. Kita dah mengaku dan naik saksi tidak ada Tuhan yang disembah malaikat Allah, maka jangan sembah benda lain. Kita dah mengaku dah Muhammad tu Rasulullah, penghulu kita, maka kena jaga baik-baik. Hak Muhammad tu bawa, kita kena ikut. Yang Nabi Muhammad larang jangan buat, kita jangan buat. Kesimpulannya tuan-tuan, seluruh gereja, satu gereja tu mengucap dan memeluklah mereka agama Islam. Inilah hebatnya pemuda ni, dengan ilmu yang dia ada, akhirnya padri ni kalah dan terus mengucap dua kalimah syahadah. Habislah cerita tu, kita baca kitab kita pula lah malam ni. Baiklah, saya minta maaf terlajak sikit. Baik. Malam ni kita sambung lagi bacaan kitab kita. Kalau ada kitab pula ya, pada muka surat 63 masih membicarakan tentang perkara-perkara dilarang untuk kita melakukannya. Kita dah masuk nombor yang ke 52 dah malam ni. 51 ulang balik sikit, iaitu membuka aurat bukan kerana uzur. Kalau saja-saja nak buka aurat memang tak boleh lah. Kalau agak-agak uzur, keadaan tertentu membolehkan kita kena buka juga, lain. Ini duk berlaku ialah saja-saja dedahkan aurat bukan kerana uzur pun. Ini dilarang. Tuan-tuan, bila sebut bab aurat, kadang-kadang ada orang keliru. Ada manusia dia sangka kalau perempuan itu auratnya rambut lah. Oh, dia kata duk buka rambut, tak pakai tudung, haram aurat. Betul tuan-tuan. Tapi selebihnya itu ada lagi. Contoh, orang perempuan tidak boleh pakai baju lengan pendek. Ini aurat lah ni, kan? Sebab tu di sekolah, kalau kurikulum sekolah menengah ke rendah, budak perempuan kita buat t-shirt lengan panjang. Kadang-kadang ada sekolah lengan panjang semua, laki-laki perempuan. Aurat dia bukan setakat rambut. Rambut tu betul lah, tapi termasuklah ni lengan. Baik. Kemudian dia kata suruhnya menjima isteri ketika dalam haid. Hukumnya haram. Dalam keadaan dia uzur bulanan. Kemudian suruhnya sengaja tidak sembahyang ataupun sengaja meninggalkan solat. Baik, dalam bab solat ni tuan-tuan, saya pun teringin juga nak sebut sikit tentang bagaimana bab solat ini Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Fatah ayat 29. Ni kebetulan kita nak sebut Maulid Rasul ni, ya. Umat Muhammad itu tuan-tuan, dia kena ada tanda, dia kena ada identiti. Kalau identiti tanda umat Muhammad tu tak ada, kita tak layak jadi umat Muhammad. Saya sebut ni sebab kebetulan jumpa bab ni, jumpa bulan-bulan kelahiran Rasulullah, bahawa Allah Ta'ala yang sebut. Saya tak pernah kata mereka cipta main nak claim tu, tak ada. Balik rujuklah Al-Quran, surah Al-Fatah ayat 29. Allah kata Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu Rasulullah. Ini bukti dia. Wallazina ma'ahu, dan orang-orang bersama Muhammad. Orang-orang bersama Muhammad itu in bracketnya ialah umat Muhammad. Wallazina ma'ahu, dan umat Muhammad itu Allah senarai 5 tanda. 5 ni kita tak nak hurai panjang dah, kita tak ada masa nak sebut.
5 tanda Allah sebut direct, bukan pisah muka surat lain, bukan pisah juzuk dak. Di situ terus Allah sebut umat Muhammad itu 5. Nombor 1, asyidda'u 'alal kufar. Dia mesti bersikap tegas terhadap orang-orang kafir. Tegas macam mana tuan-tuan? Kita cerita sikit. Tegas di sini tuan-tuan bukan ajak bergaduh, bukan ajak bertumbuk, bukan ajak berperang dah. Tegas di sini dalam arti kata lakum dinukum waliyadin. Kamu agama kamu, kami agama kami. Kami tak ganggu kamu, jangan duk ganggu kami. Kami tak kacau kamu, jangan duk kacau kami. Tapi kalau Allah dihina, Muhammad dihina, Islam dihina, masa tu umat Muhammad disebut kamu kena bersikap tegas. Bangun bagi amaran, lu jaga sikit mulut tahu. Kami tak kacau kamu, kamu pasal apa nak kacau kami. Kena tegas. Muslimin muslimat. Saya biasa forum sekali dulu sebelum PKP dengan Ustaz Roslan Cik Ros di Kulim. Depa bagi tajuk pun syok. Islam dihina, umat Muhammad di mana? Dia boleh sama. Maknanya bab agama, bab akidah jangan dipermain-mainkan. Kita kena bagi sifat tegas. Kadang-kadang Nabi kita dihina gini-gini, kita kata biar pilah, kita tak mau gaduh-gaduh. Bukan kita nak bergaduh, tapi Allah kata umat Muhammad kena tegaslah. Tegas ketika mana orang sudah mula menyerang kamu, orang hina Islam, hina Allah dan sebagainya. Satu, kadang-kadang saya kalau baca khutbah tajuk ni musim-musim maulid ni, saya pesan dalam khutbah atas member, saya kata, sidang Jumaat sekalian, tolong jangan tidur. Tolong jangan tidur. Dengar khutbah jangan duk lena lah. Bila kita lena, kita salah faham tahu. Tok Khatib cerita macam ni, kita faham macam ni pasal kita lena. Esok balik di luar sana lain pula jadi. Ustaz kata mesti kena tegas pada orang kafir. Duduk rumah Semidi, sebelah rumah kita tu pula Kurap Sami. Kalau balik-balik kita pagi dia cukup-cukup. Dah gasak dia sampai lebam-lebam. Dia kata, pasal apa ni? Ustaz tadi cakap di masjid mesti tegas sama orang kafir. Lu kafir kan? Jenuh lah macam tu. Sebelum PKP itu saya pergi ceramah di Sabah. Ni musim PKP ni ada 2 jemputan batal sudah. Kita pun tak teringin nak pergi. Takut kita hari ni pun 1000 lebih ni. 1200 lebih. Belum tu saya pergi ceramah di sekolah menengah Sensilia di Sandakan tu. Ceramah malam, budak-budak penuh dewan, dia buat khemah ibadat. Kita kata adik-adik, dalam Islam tak boleh mencuri. Boleh curi satu saja. Boleh curi itu ialah mencuri salam. Orang main bagi salam pada orang sebelah, Assalamualaikum. Kita ni curi-curi jawab, Waalaikumsalam. Itu boleh. Budak satu ni dengar ceramah sambil lena. Dengar boleh curi salam, boleh curi ayam pula dah. Kan? Balik-balik satu kandang ayam katik habis balas. Bila kena tangkap pasal apa? Ustaz ceramah dia kata boleh curi ayam. Buta-buta kena panggil. Satu dewan tu kata tak ada, ustaz tak kata curi ayam, ustaz kata curi salam. Pasal lena tu lah. Ciri nombor 2 umat Muhammad itu disebut ruhama'u bainahum. Ada sifat kasih sayang sama-sama kita. Maknanya sama-sama Islam tak boleh bergaduh, tak boleh masuk muka, tak boleh berpecah. Kan kita baca ayat wala tafarraqu tu. Sudah tuan-tuan. Hari ni macam mana apa jadi umat Muhammad bergaduh sama-sama sendiri pun, kamu kata aku kata, masuk muka macam-macam. Kena ada sifat kasih sayang. Nombor 3 umat Muhammad itu baru sampai bab solat ni. Tarahum ruk'an sujada. Umat Muhammad nombor 3 ciri itu ialah kamu tengok mereka itu rokok dan sujud. Maknanya umat Muhammad itu orang yang dirikan solat. Kalau tidak solat 5 waktu, tuan-tuan, itu bukan umat Muhammad. Tapi janganlah pidok kata pula, sekali dia sedekah terdaya pula, buta aja.
Tapi betul-betulnya Allah kata ruk'an sujada. Umat Muhammad itu orang yang rokok sujud. Maknanya dia mendirikan solat 5 waktu. Hari ni berapa ramai orang tak sembahyang? Muslimin muslimat, saya pergi bagi kuliah subuh di sebelah kota, belah Penaga. Pukul 5.30 daripada rumah tu tak subuh lagi. Tapi sudah berapa orang saya nampak duduk berdiri tepi jalan. Van kilang duk kutip. Van kilang duk kutip tu nak pergi kerja di perai tu. Berdiri dia. Subuh dah lagi. Van kilang tu berhenti masuk kutip-kutip tu pusing kok rata panjang kota Kolombo. Subuh belum masuk. Taman ada apa sembahyang. Kita bersangka baik. Tak boleh sangka buruk. Kita kata, oh mungkin saat lagi van tu singgahlah di mana-mana. Jom kita solat subuh dulu. Kalau driver tu Islam. Kalau driver tidak Islam, ada pasal dia nak berhenti. Kalau kita tinggalkan solat, kita pergi kerja cari rezeki, solat diabaikan, ada masalah pula dah. Jadi kita tak kata dia tak solat. Tapi hari ini tuan-tuan, ramai umat Islam tak sembahyang. Siapa? Kita tak tahu. Nah ini sebut dia kata sengaja tidak sembahyang ataupun sengaja meninggalkan solat. Bila kata sengaja maka berdosa. Kalau tak sengaja lain cerita pula dah. Tak sengaja nak macam mana, tak apa, Allah tahu. Umat Muhammad nombor 4 ialah yabtaruna fadlan minallahi wa ridwana. So, umat Muhammad itu ciri nombor 4 ialah mereka mencari keredaan Allah. Dalam semua urusan kena tanya dulu Allah redha ke tidak. Soal makan, soal minum, soal pakai, kerja buat, kenduri kenara. Tanya dulu, aku nak makan ini Allah redha ke tidak? Allah kata redha, makan. Tak redha, jangan makan. Ini aku nak minum, Allah redha tak ni? Ini aku nak pakai, Allah redha tak? Berapa ramai di kalangan kita tuan-tuan bila pergi Mekah, umrah ke haji, nombor 1 dia akan beli jubah hitam. Buat balik ke isteri, buat balik ke anak-anak dara di rumah. Jubah hitam tu cantik, anak-anak Arab duk pakai tu. Beli, balik pakai, ketat pula macam baru nangka. Nampak bentuk bodinya, nampak bingkai seluar dalamnya. Bolehkah pakai? Tak boleh, kena pergi auto dulu. Sebab itu kata, tanya dulu sepatah apa benda pun nak buat Allah Ta'ala redha atau tidak. Kalau Allah redha, buatlah. Itu umat Muhammad. Umat Muhammad nombor 5 ialah simahum fi wujuhihim min athari sujud. Ada kesan-kesan sujud pada wajah mereka. Wajah siapa? Wajah umat Muhammad. Kesan sujud tu macam mana? Adakah hitam di sini kesan sujud? Belum tuan-tuan. Oh kalau hitam di sini tanda kita ahli sujud, boleh buatlah hitam tu. Beli kertas pasiak satu, pelekat di papan. Papan besar ni kan. Kita buat kertas pasiak tu, bogam, kita letak depan solat atas sejadah tempat sujud. Tiap kali solat sujud di kertas pasiak ni, seminggu tuan-tuan confirm lekat di sini. Tu dia kawan-kawan kata, "Yo bro, hang dahsyat tengok dari betul-betul macam ustaz kata ahli sujud." Tengok orang lah. Habis kan. Kesan sujud itu bukan itu. Tapi kalau kita sujud dengan kapet tebal macam masjid kita ni, tapi melekat juga hitam di sini, itu anugerah Allah Ta'ala. Tok-tok guru kita kadang-kadang tengok melekat ni, itu anugerah. Tapi kalau tak ada tanda tu bukan tanda tak sujud. Kesan sujud itu ialah kesan solat. Daripada kita solat itu meninggalkan kesan kepada kita, itu baru betul. Contoh, dalam solat tidak mencuri, di luar solat pun tidak mencuri. Tapi kadang-kadang datang solat tak mencuri, turun masjid hilang kasut, hilang selipar, hilang motor, hilang basikal. Itu kesan sujud tidak ada. Itu bukan umat Muhammad. Dalam solat tutup aurat, di luar solat buka pula ada aurat. Kesan sujud itu kena ada, maknanya amalan solat itu diterjemahkan dalam hidup sehari-hari. Itu balik pada ni, dia kata sengaja tinggalkan solat maka hukumnya adalah haram. Baik. Ini solat wajib bukan solat sunat. Solat sunat tak apa tuan-tuan, tapi buat bila ada satu orang sengau. Saya nak abad lagi mana sengau ni, faham sendirilah kan. Kalau ceramah kat budak-budak boleh kita ajuk kan, bagi dia faham.
Dia jumpa Rasulullah. Dia kata, ya Rasulullah, aku ni buat ibadat, aku tak pernah buat yang sunat-sunat. Hak wajib saja. Solat wajib, sunat tak. Puasa wajib, sunat tak. Tak ada sunat langsung. Wajib sahaja. Bolehkah ya Rasulullah? Nabi kata, sudah memadai untuk kamu masuk syurga. Wajib tu. Hak sunat tak apa tak buat. Sudah memadai. Okey dah tu. Kalau nak banding kita dengan sengau ni, tuan-tuan, kita lagi hebat. Kita ni yang buat solat wajib, solat sunat pun buat. Puasa wajib, puasa sunat. Sengau ni tak buat langsung, sudah okey. Kita ni buat juga sunat banyak juga ni. Lagi okey lah kita ni. Tapi kita cerita di sini, hak tak boleh tinggal solat itu ialah solat fardu yang diwajibkan. Baik. Kemudian dia kata, sengaja takhirkan solat hingga habis waktu, berdosa. Jangan sengaja meninggalkan solat ataupun kita melewat-lewatkan. Kan, kita balik daripada Bendang sampai rumah pukul 2.30. Kita kata aku tidur dulu sat lah, pukul 3 aku bangun lah, ada lagi zuhur. Tidur bangun pukul 5 terlepas zuhur. Hukumnya adalah haram, berdosa. Sebab sudah masuk waktu, kenapa tak solat dulu? Terlepas. Tapi kalau balik rumah pukul 12, Allah, zuhur pun pukul 1.05 lambat lagi, dan aku tidur bangun pukul 5, lain cerita. Ini sudah masuk waktu, solat tu dulu. Ini sengajalah. Dan janganlah sampai suka mentakhirkan solat. Tuan-tuan, contohnya, kita kata Allah 6.30 ada lagi asar dan kod, pakai kod tu. Tak ada pukul 6.30 baru 6.05 orang main rumah. Assalamualaikum tetamu. Masuk sembang. Kita tak solat asar lagi ni. Kita dah sunat perut ni. Nak habaq tak solat, kita malu. Nak kata ni duk sana, saya ni tak solat asar lagi. Berat tu. Ada orang kata apa dia ni teruk ni. Kita pun hal hati nak kata, bila syekh ni nak balik ni, bila nak balik ni. Asal tak solat lagi. Itu masalah. Akhirnya kawan ni balik lewat, terlepas begitulah asal kita. Maka paling selamat masuk waktu buatlah. Ya, buat cepat-cepat, kecuali ada keadaan kita sedikit halangan tu, lain cerita. Dan terakhir sekali untuk malam ni ialah taqdim ataupun takhir, maknanya solat jamak, melakukan solat jamak bukan kerana musafir. Kalau tidak musafir tak boleh solat jamak. Kalau nak solat jamak kena musafir. Itu pun kena tengok marhalah. Satu, kedua, tujuan musafir. Kalau daripada Sungai Petani nak pergi Kuala Lumpur, cukup dah tu nak jamak tu. Tapi tujuan pergi Kuala Lumpur tu pasal apa? Nak tengok bola, tak boleh jamak. Dia tengok tujuan juga. Kalau nak pergi hantar anak universiti ke, anak ijazah ke, apa-apalah yang baik-baik, tengok orang sakit ke, nak pergi kursus ke, lain. Tapi kalau tidak musafir tidak boleh jamak. Musafir pula kena tengok tujuan musafir itu pasal apa. Pasal yang tak sesuai maka tidak dibolehkan. Tuan-tuan, kita sampai di sini dulu, terpaksa ketemu tidak, kita dah masuk Isyak. Sampai dulu setakat 55, akan kita sambung nanti pertemuan akan datang. Tuan-tuan, kalau tak ada halangan, kuliah kita tinggal 2 kali lagi. Bulan 11 dan bulan 12. Saja masa berlalu. Setiap masa berlalu sebenarnya tuan-tuan, umur kita semakin pendek, umur kita semakin singkat. Jadi selamat menyambut Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam norma baru, kalau dulu-dulu orang buat belarak lah, keliling taman lah, gini selawat. Sekarang dah tak boleh. Buat juga sambutan peringkat dalaman, peringkat agak yang patut-patut. Mungkin dalam masjid surau boleh buat selawat, boleh buat tazkirah, boleh buat sedikit pencerahan tentang perjuangan Rasulullah. Mungkin boleh. Nak belawak-belawak macam dulu, tak boleh dah. Kita kena patuhlah kepada SOP. Kita berdoa mudah-mudahan COVID ini semakin baiklah. Tengok hari ni pun 1000 lebih, nak takut juga kita. Baiklah, kita tangguh dulu. Kita baca surah sekali malam ni, tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq
وتواصوا بالصبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.